Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang pada kita untuk sama-sama hadir mengikuti kuliah online kita, kuliah doa online kita setiap hari jam 8.30. Hari ni mula lambat sikit ada hal sikit bila nak buat penambahbaikan video ataupun rakaman ini untuk lebih sempurna. Jadi ambil masa sikit pagi ni, ada test benda baru, lantik orang-orang, anak-anak supaya reti buat benda-benda rakaman ni. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan tu bermanfaat untuk mereka di kemudian hari, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan perbincangan kita, pengajian kita, kajian kita berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Di akhir zaman ni banyak benda-benda pelik. Jadi benda tu apakah yang sebenarnya akan berlaku ataupun bagaimana, dan cara kita menanggapi dan cara kita berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang perlu kita lakukan. Jadi dalam hal ni janganlah kita duk reka, janganlah kita buat keadaan tu dengan andaian kita sendiri. Sebaliknya, semua perkara tersebut adalah berdasarkan kepada apa yang dimaklumkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang berlaku ni sebenarnya telah diberitakan oleh Rasulullah. Dan Nabi itu bukannya cakap berdasarkan pada hawa nafsu, tapi sebaliknya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dengan keadaan kiamat ni, cerita berkenaan dengan Dajjal, cerita berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj, kemarau yang panjang, keadaan peristiwa-peristiwa rentetan-rentetan yang berlaku di dunia ni, bila mana bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cara untuk kita berhadapan juga kembali kepada apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita Ya'juj Ma'juj, cerita Al-Quran diangkat, cerita peperangan demi peperangan, cerita apa yang berlaku kita duk tengok sekarang ni, bila mana dikaitkan dengan kiamat itu, maka hendaklah kita dasarkan ia, kita sumberkan ia daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apa yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Maka benda tu bolehlah kita terima sebagai tanda kiamat. Tapi kalau kata benda tu tak ada asal unsur dan benda rasa kata benda pelik ni betul lah, kena kan benda betul ke, cerita kiamat ni betul ke tak betul? Dalam hal ni, jawapan kita yang boleh kita berikan, sebenarnya benda pelik ni memang banyak pun di dunia ni. Disebabkan kita tak tahu, pengetahuan kita terhad, ilmu yang kita ada tu bukan banyak mana pun. Jadi kembalilah kepada apa yang Allah Ta'ala, apa yang Nabi kita cerita. Hanya hari kiamat ni satu benda yang tak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Kalau kata kita duk apa yang disebut oleh Rasulullah, maka samalah kita seperti mana Abu Jahal, seperti mana kisahnya ketika rumah Rasulullah. Dia kepung rumah Rasulullah, kemudian dia duk sebut. Itu dalam kitab sirah disebut kan. Dalam kitab sirah waktu ada cerita bila mana dia kepung dalam malam peristiwa hijrah, dan juga daripada ayat Al-Quran, dan juga daripada huraian ulama-ulama yang mu'tabar. Tak mungkinlah, kita harapkan tak mungkin mereka ni tersasar daripada prinsip ilmu. Mestilah ambilan itu didasari oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi, insya-Allah. Jadi kita ambillah maklumat daripada kitab ini sebagai panduan kita, sebagai pedoman untuk kita berhadapan dengan situasi-situasi yang berlaku di akhir zaman ini. Dan pada hari ini insya-Allah nanti kita akan baca sambungan cerita berkenaan dengan Ya'juj dan juga Ma'juj. Dua puak, dua kumpulan, dua makhluk, dua turunan daripada umat manusia ni, yang mana perangai mereka ni cukup teruk ganahnya, perosaknya, peronguhnya, bahasa Kedah sikit peronguh, kasarnya mereka ni, yang itulah sifat-sifat oleh Syekh Fahmi Zamzam daripada kitab Kiamat Hampir Tiba, dan disebut daripada hadis Nabi SAW. Jadi sebelum kita
dengar sebelum kita baca sambungan cerita berkenaan dengan Ya'juj dan juga Ma'juj ini, marilah sama-sama kita berzikir terlebih dahulu wirid Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan kita didengari oleh Allah Taala, segala hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya COVID-19 yang melanda negara kita sekarang ni. Terpaksa berkurung lagi, terpaksa kita duduk di rumah lagi. Tak apalah, yang tu kerana pesanan daripada orang yang ahli dia bagi tahu penyakit ni kalau kata nak sekat daripada berkembang, maka kurunglah di rumah-rumah. Memang di dalam cerita zaman ta'un, iaitu jenis penyakit berjangkit, maka duduk di sana, jangan main sini, di sini jangan pergi sana. Jadi kamu dan sebahagian sahabat mengambil ketetapan bila mana berlakunya wabak penyakit ni, pilah duduk di bukit-bukit sana, kurung, jangan berjalan, jangan duduk berjumpa dengan orang. Kerana apa? Nak putihkan rantaian penyakit yang merebak tadi. Kita tak mau bagi tersebar lagi luas, maka kita kurung diri kita. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh pihak kerajaan supaya kita ni turut perintah kawalan pergerakan ni, mudah-mudahan dengan usaha yang ada ni dapat kita angkat ataupun Allah Ta'ala akan tamatkan penularan wabak COVID-19 daripada kita semua. Yang tu usaha kita. Selain pada tu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Selain itu serah pada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala bebaskan kita daripada musibah ini, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita sama-sama buka majlis kita ataupun dahulukan mukadimahkan pertemuan kita pada pagi ini dengan wirid Imam An-Nawawi Hizb Nasar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dan juga terima segala permintaan kita, hajat kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف الله أكبر، الله أكبر. على نفسي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي، بسم الله على مالي وعلى أهلي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السماء ورب الأرض عظيم. ينظر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله خير في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به شيئا. الله 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 ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف. بك اللهم أعوذ بك ومن شر غيري ومن شر ربي وذرأ وبرأ. وبك اللهم أحترز منهم وبك نحورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن الشمال وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقي ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط. أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah bacaan Hizib Nasr kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar rintihan permohonan, segala hajat kita dikabulkan dan Allah Taala berikan kebahagiaan rahmatnya kepada kita di dunia dan juga akhirat. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung bicara kita berkenaan dengan cerita kisah Ya'juj dan juga Ma'juj. Kisah Ya'juj dan juga Ma'juj, ramai orang buat takwilan, ramai cerita, orang cerita berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj ni, ramai orang sebut. Jadi macam mana yang betulnya, yang tepatnya, cerita yang sebenarnya macam mana, maka kembalikanlah kita apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kisah ataupun tajuk keluarnya bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj sampailah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cerita Ya'juj Ma'juj ni.
Ada orang sebut kata keluar dah, ada yang sebut kata tak keluar lagi. Jadi cerita yang sebenar macam mana, apa yang boleh kita simpulkan di sini, apa yang diberitakan oleh Rasulullah bagi Nabi, bagi kita masa zaman Rasulullah dulu, pernah dah Ya'juj Ma'juj ni melubangi tembok yang telah dibuat oleh Zulkarnain. Ana hari ni terlupa dah. Bagi kita kata nak umai apa kitab Atlas Al-Quran. Kitab Atlas Al-Quran, terlupa tadi, dah ada di sana. Atlas Al-Quran yang menyebutkan di manakah Ya'juj dan juga Ma'juj ini dikurung oleh Nabiullah, oleh Zulkarnain. Sat nak suruh anak pergi ambil. Sekali insyaAllah kitab tu sampai ada di sana. Dah tengok dah semuanya. Nanti kita akan semak sama-sama, kita kaji sama-sama. Perasan anak lah duk baca itu. Dalam kitab tu ada Dr. Syauqi Abu Khalil, mu'arrikh, pengkaji berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis ni. Dia sebutkan di manakah tembok yang tempat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab, dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Kahfi. Atlas Al-Quran Amakin wa Aqwam wa A'lam. Dalam ni insyaAllah dia akan ada sebut, tapi bahasa Arab lah no. Cerita bahasa Arab nanti kalau tak dan kita tengok hari ni, kita akan baca, akan huraikan esok hari insyaAllah. Tak apa, sagi cerita ada, kita akan mula kita akan tengok cerita ada di mana disebutkan tembok yang dibina oleh Raja Zulkarnain membentengi Ya'juj dan juga Ma'juj daripada keluar mai ke muka bumi ini. Sambungan kita pada hari ini insyaAllah tajuk berkenaan dengan kisah Ya'juj dan juga Ma'juj. Dan sebelum tu minta pada sahabat-sahabat, kawan-kawan, kongsi-kongsikan video ni, biar orang lain pun tahu sama ni musim PKP ni, isilah masa kita dengan benda-benda yang berfaedah, dengan cara kita kongsi, dengan cara kita share. Kita ajak orang lain mai turut serta mai dengar. InsyaAllah kita pun termasuk daripada golongan-golongan yang mengajak ke arah kebaikan. Dalam hadis Nabi menyebutkan man dalla ala khairin kafa'ilih. Bahawa siapa yang mengajak orang lain melakukan kebaikan, maka dia juga mendapat pahala seperti mana melakukan kebaikan tersebut. Jadi kita yang duk tengok, yang duk follow, yang duk duduk sekali, duk dengar ni, kita dapat dua kebaikan. Pertama kebaikannya apa? Yang pertama sekali kita duk ikut sekali, sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Dan yang keduanya kita share pula, dapat dua pahala. Orang tu buat kebaikan, kita pun dapat kebaikan sama. Pahala tu dapat sama banyak. Jadi kerana kita share, kita kongsi, sama-sama kita dapat pahala daripada perbuatan tersebut insyaAllah. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung pada muka surat 106, cerita berkenaan dengan Ya'juj dan juga Ma'juj. Semalam kita dah sebut dah Ya'juj Ma'juj ni seperti mana yang diterangkan oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi dalam kitab Kiamat Hampir Tiba ini. Bila mana Nabi Isa dapat membunuh Dajjal, lepas pada tu dia pun bermesra-mesra, bersembang-sembang bersama dengan tentera-tentera dia yang asalnya tu daripada tentera Imam Al-Mahdi. Tengah-tengah duduk bersembang tu, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar mai berita, Allah Ta'ala hantar mai arahan. Allah Ta'ala kata, qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahdiq bi qidalihim. Aku telah melepaskan hamba aku yang bengis, tak ada siapa pun boleh lawan dia. Faharriz ibadi ila tur, rawahu Muslim. Maka bebaskan ataupun lindungilah hamba-hamba aku ni, maksudnya tentera-tentera dia ni, tentera daripada Nabi Isa alaihissalam, ila tur, ke Bukit Tur. Di sini semalam pun ada orang tanya tu, ada yang kata Nabi Isa ni bersama dengan tentera dia berlindung di Bukit Thawr atau Bukit Thur, Jabal Thur. Wallahu a'lam, ana pun tak pasti tentang mana yang dia dapat tu, tapi apa yang ana faham, mungkin wallahu a'lam bisawab, mungkin pahaman dia kata tur ni maksud bukit. Faharriz ibadi ila tur, bukan faharriz ibadi ila thur ataupun ila thawr.
Dalam hadis Nabi, riwayat Muslim menyebutkan cerita dalam asyratus sa'ah fil fitan wa asyratus sa'ah, fitnah dan juga tanda-tanda kiamat. Hadis tu menyebutkan Allah Ta'ala suruh berlindung di At-Tur. Tur tu mana? Tur tu maksudnya bukit. Bukan Tur tu maksudnya apa, Jabal Thur. Bukit Thur dah. Kalau Thur bisa Thur. Tapi di sini At-Tur. Ta, bita. Beza tu ta dengan sa. Kalau Thur, At-Thawr ataupun disebut sebagai Jabal Hijrah. Jabal Thur, Jabal Hijrah yang ada di sebelah selatan Mekah sana. Tapi dalam hadis ni disebut kata faharriz ibadi ila tur, maka lindungilah hamba-hambaku di bukit. Maksudnya bawalah hamba aku ni berlindung di bukit sana, iaitu di Tur, Jabal Tur, di bukit. Wallahu alam macam mana yang dapat Jabal Tur tu, tapi pahaman ana daripada semakan dan juga bacaan ana, kajian ana, bahawa At-Tur di sini ialah bukit. Mungkin bukit di Palestin itu sendiri kerana berlaku pembunuhan pembunuhan Dajjal ni oleh Nabi Isa di Baitul Maqdis, di Babul Lud, kemungkinan di Tur Ziyata, dekat dengan Baitul Maqdis. Dan ada juga pendapat kata bukit yang ada di Damsyik. Bukit yang ada di Damsyik bukan jauh pun daripada Baitul Maqdis ke Damsyik, lebih kurang dalam 2 jam 3 jam saja. Mungkin berlindung di sana. Sebab kata berlindung. Kemudian bila mana dah duduk berlindung di sana, maka Ya'juj Ma'juj ni buat kerosakan. Habis pelingkup sana sehingga kan Tasik Tabari yang penuh dengan ayak. Ni di sempadan di antara Palestin, Syria dan juga Lebanon. Tu bukit Jabal Tasik Tabari. Tasik Tabari ataupun dalam Google ni kita cari Galili ke apa, dia punya tulisan ni tu. Tasik tu disebutkan dalam hadis Nabi, cerita berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj. Mai puak pertama minum ayak habis kering kontang, sampai puak yang kedua kata, dulu ni ada ayak di sini ni. Ni habis kering kontang, tak ada apa ni. Dulu ni perasaan ada ayak. Ni tak ada apa kering kontang ni. Apa cerita ni? Di situ Tasik Tabari tu ada di sana, di Asia Barat sana. Kemudian bila mana duk buat kerosakan Ya'juj Ma'juj ni, buat macam-macam, buat lingkup je lah dunia ni. Dan pada ketika itu cerita tentera Nabi Isa, tentera Imam Mahdi tadi yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam, duk berlindung di bukit. Apa cerita mereka? Itu sambungan dia. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa ketika bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj, Ya'juj dan juga Ma'juj dengan jim, ada orang tulis kata Ya'juj Ma'juj dengan B, tak, bukan ba, tapi dengan jim, Ya'juj wa Ma'juj, inna Ya'juj wa Ma'juj, ada qalqalah di situ, huruf qalqalah. Ya'juj dan juga Ma'juj membuat kerosakan. Nabi Isa alaihissalam, seperti mana yang telah kita sebutkan sebelum ini, bahawa ketika bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj membuat kerosakan ini, Nabi Isa alaihissalam bersama dengan tenteranya sedang berada di belakang Bukit Tur. Bukan Bukit Thur, Bukit Tur. Bukit Tur ni mana? Bukit Tur tu pun bukit dah. Fariz ibadi ila Tur, maka lindungilah hamba aku di Tur. Ila Tur, ke bukit. Ila Tur. Ketika mana duduk berlindung di bukit sana, mereka menjadikan Bukit Tur ini sebagai pelindung atau benteng mereka dari bahaya bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj. Mereka terkepung dalam kawasan yang agak sempit sehingga hampir kehabisan bekalan makanan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, hatta yakuna ra'su thawr li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikum al-yawm, rawahu Muslim. Sehingga kepala lembu, hatta yakuna ra'su thawr, maksud kata thawr di sini ialah lembu. Tu Jabal Thawr, Jabal Thur, Jabal Thawr. Cerita apa Thawr ni maksudnya lembu. Kalau pernah pernah dengar cerita daripada orang Arab, ada yang dia sebut kata Jabal Thawr tu ataupun Jabal Thur dinamakan Jabal Thur sebab dia akan bagaikan bonggol lembu. Dia sebut macam tu. Kata bonggol lembu. Wallahu alam macam mana boleh dinamakan Jabal Thur. Ada yang sebut macam tu lah, yang pernah dengar sembang-sembang dengan orang Arab di Mekah sana. Sebab apa nama Thawr ni? Dia kata bentuk tu macam bonggol lembu. Tu nama dia Jabal Thawr. Jadi kisah dia tu lah nama tu. Dan yang kata bukit itulah yang akan menjadi tempat berlindungnya Nabi Isa bersama dengan
tentera dia, wallahu alam, punca dia kat mana tak pasti. Tapi dalam hal ini sebut kata tur, iaitu bukit. Kalau sur, ya lembu. Jadi ketika mana dia pada kepung di bukit ini, tur ni, di bukit ini, kepala lembu yang dimiliki oleh seorang ketika itu lebih bernilai dari 100 dinar yang dimiliki oleh kamu. Iaitu para sahabat Nabi pada hari ini. Jadi masa Nabi riwayat tu, Nabi kata, hari berlaku kepungan tadi, Ya'juj Ma'juj duk kepung Nabi Isa dan juga tentera dia ni, duk di luar sana, duk buat kerosakan, duk pelingkup harta benda apa semua ni. Pada ketika itu Nabi Isa dan juga tentera-tentera dia, kalau nak beli barang, kepala lembu tu pun menjadi nilai yang cukup tinggi. Sehingga kan Nabi kata apa? Khairan min mi'ati dinar, lebih lagi bernilai daripada 100 dinar. Lebih bernilai, lebih baik daripada 100 dinar. 100 dinar tu banyak lah. Kita 1 dinar pun cukup mewah dah kata 1 dinar. Ni 100 dinar. 100 dinar, 100 kepingan duit mah tu. Orang duk bilang kata dinar berapa duit 1 dinar. 1 dinar ada kata 300. Ada kata 500. 1 dinar kali dengan 100 dinar. Kepala lembu tu pun cukup bernilai. Syekh Fahmi hurai dia kata di sini, ini menunjukkan kepada kita bahawa tentera Nabi Isa AS berada dalam kekurangan bekalan makanan, sehingga tulang lembu, disebut kata tulang lembu, tapi dalam hadis disebut kata ra'sus thaur, iaitu kepala lembu. Kepala lembu ni orang tak makan lah. Melainkan siapa yang kata duk pongkah ambil otak, tu orang orang makan lah. Sebab tu pun orang lain yang duk buat. Hak buat tu pun kerana nak ambil otak je. Dia nak ambil otak, kemudian bagi ke orang lain, kerana tu bukan makan sangat pun. Jadi bunyi apa bising apa? Senyap ni bising. Jadi kepala lembu tu cukup bernilai. Kepala lembu cukup bernilai ketika kepungan tadi. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tentera Nabi Isa AS berada dalam kekurangan bekalan makanan, sehingga tulang lembu, apakah lagi daging lembu yang biasanya murah sahaja di tempat ini, jadi melambung harganya. Cerita di sini orang Arab bukan makan sangat lembu. Kita yang makan lembu ni. Orang Arab tak makan lembu. Ni Nabi cerita dalam konteks orang Arab. Daging lembu pun tak makan, apatah lagi kepala lembu, tulang lembu pun dia tak makan lah. Tapi hari itu cukup bernilai. Cukup berharga. Cerita berkenaan dengan tulang lembu ni pengalaman lah. Pengalaman bukan kata di Mekah, Madinah, di Syria. Masa duduk di Syria dulu, pergi ke pasar besar dia, nak pergi cari tulang. Pasar-pasar kecil ni tak ada, tempat-tempat kedai biasa ni tak ada. Mereka nak beli daging, mereka pergi ke satu pasar yang besar. Di sana dah disembelih. Buat pergi di situlah proses ambil tulang, ambil daging, apa semua bagi-bagi. Siapa nak ambil daging je. Kedai-kedai biasa ni, tengah-tengah pasar, tengah pekan kecil ni, hanya ada daging je. Nak cari tulang kena pergi ke pasar besar. Apa nama tempat tu anda pun lupa dah, tapi kawasan dekat Bab Tuma, pasar besar dah. Pergi di sana, tengok memang berlungguk tulang berlungguk. Jadi bila dah tulang berlungguk, kita pergi jalan-jalan sambil cari ikan. Di sana pun ikan pun kurang. Pasar besar macam tu adalah banyaklah pilihan. Sambil beli ikan tu, tengok adalah tulang ni. Kita pun tanya, ni tulang ni nak ambil boleh kah? Tak apa ambil kami tak makan, nak buang dah. Kita pun ambil rupa-rupanya dia duk perhati apa yang kita duk buat tu. Kita ambil tulang lembu tu, duk lama jugalah duk ambil peri kah. Tiba-tiba kita tanya, ni tulang ni kami nak ambil. Ambil lah 10 lira. 10 lira tu bukan berapa duit ingat. Dan 7 rupang, 5 rupang, 7 rupang dululah. 7 rupang, 5 rupang dijual. Mula dijual lah. Belum tu bukan makan pun, dah tulang tu dikikis rapat, tak ada daging walaupun sikit. Tapi sebab kita nak rasa tulang tu ada lemak, ada tengah-tengah sum-sum dia tu sedap, kita ambil je lah. Ketuk tu rebuih lama. Dia pun tak makan tulang lembu ni. Kita makan. Dia pun tak makan tulang lembu ni. Daging tu pun dia pun boleh lah makan sikit-sikit. Tapi daging kambing ya. Daging kambing mahal lah. Daging lembu tak tahu mana pun. Daging lembu tu pun dia pun jarang makan. Apatah lagi tulang, apatah lagi kepala lembu. Dengar cerita kata duk makan otak lagi lah. Dia pun heran macam mana boleh makan otak lembu ni. Dia pun apa heran. Jadi memang tak makan. Tapi ketika mana berlaku peristiwa kepungan Ya'juj Ma'juj terhadap tentera Nabi Isa AS, pada hari tersebut kepala lembu tu cukup bernilai, lebih mahal daripada 100 dinar.
Ini menunjukkan kepada kita bahawa tentera Nabi Isa AS berada dalam kekurangan bekalan makanan sehingga tulang lembu. Apakah lagi daging lembu yang biasanya murah sahaja di tempat ini jadi melambung harganya. Ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin rupanya masih belum habis lagi. Selesai satu, datang pula yang lain. Ini adalah kali kedua mereka terkepung di kawasan Baitul Maqdis. Tengok, dia terkepung di Baitul Maqdis. Itu yang anda sebut kata anda lebih berat mengatakan Nabi Isa AS bersama dengan tentera dia ni terkepung di Baitul Maqdis. Sana di Baitul Maqdis, mungkin di Turziata. Bukit yang paling tinggi di Baitul Maqdis nama dia Turziata. Ada pendapat yang mengatakan terkepungnya tentera Imam Mahdi ni di Nabi Isa ni di Damsyik. Di Damsyik, mungkin saja di Jabal Qasyun. Pergi ke Damsyik, bukit yang paling tinggi, ada pemancar tu, orang buat rumah banyak tu di Bukit Qasyun. Mungkin di situ. Tapi dalam kitab ni sebenarnya yang diterangkan oleh Syekh Fahmi lebih kepada di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis mungkin di Turziata, tempat berlakunya kepungan Nabi Isa dikepung oleh tentera oleh Ya'juj dan juga Ma'juj. Dalam keadaan terdesak ini, maka Nabi Isa AS bersama dengan tenteranya dengan penuh rendah hati berdoa mengharapkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala memperkenankan doa mereka. Kalau bukan Allah menolong mereka, maka siapa lagi yang diharapkan dapat memberi pertolongan kepada mereka? Jadi berdoa ajalah. Memang Allah Ta'ala pun tak suruh lawan pun. Allah Ta'ala tak suruh lawan. Ikut tu dah kata tentera orang-orang yang cintakan jihad, cintakan syahid, perang je lah, mati ataupun menang. Tapi Allah Ta'ala kata jangan perang. Faharriz ibadi ila tur, maka selamatkan hamba-Ku di tur, di bukit-bukit. Pertolongan Allah Ta'ala turun dalam bentuk binatang kecil seperti ulat yang sering ada di dalam lubang hidung unta. Ulat kecil ya, no? Allah Ta'ala hantar ulat kecil ni. Ni tentera Allah Ta'ala ni macam-macam. Allah Ta'ala nak takdirkan mati satu puak, nak takdirkan musnah satu kaum tu cukup mudah. Datangkan angin, dibuat gempa bumi. Ni macam sekarang ni COVID-19. Ni kita baca ni apa yang nampak jugalah, ulat masuk dalam hidung unta. Ni masuk dalam hidung kita tak sedap. Pakai cukup, tak tahu, kita kena lah. Pergi cek-cek, wal'ayadzubillah, positif COVID-19, wal'ayadzubillah, kita mohon lindung. Jadi cerita kata Allah Ta'ala musnahkan melalui hidung ni bukan cerita baru no. Dulu pun dah disebut kadang ni pun pada hadis Nabi ni. Allah Ta'ala hantar mai ulat yang masuk, yang biasanya ada dalam hidung unta. Lalu ulat ni lah yang membunuh puak-puak Ya'juj dan juga Ma'juj ni. Macam tu, simple je. Kita sekarang pun minta supaya Allah Ta'ala lindungi daripada penyakit ni. Allah Ta'ala nak musnahkan, dia hantar mai COVID-19. Ni nampak, ni tak nampak. COVID-19 ni virus COVID tu tak nampak pun menyerang kita, masuk melalui hidung, maka masuk ke dalam badan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhi kita daripada musibah tersebut. Binatang kecil ini, iaitu ulat yang kecil tadi yang biasanya duduk dalam hidung unta ni, memasuki lubang hidung bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj ini dan menyengat mereka. Masuk menyengat tu maksudnya merosakkan sistem tahanan dalam badan ni. Maksudnya mematikan lah. Dengan cara mematikan, dengan cara masuk ke hidung. Dengan kehendak Allah Ta'ala, mereka akan mati disengat binatang kecil ini. Mereka mati serentak. Tidak ada seorang jua pun yang tinggal hidup. Bangkai mereka bergelimpangan memenuhi jalan dan jurang dan di semua tempat kediaman mereka. Mereka mati di mana mereka berada. Ulat tu boleh terbang, seakan-akan macam tu lah. Benda tu mustahil berlaku tak? Tak mustahil lah. Ni musibah yang berlaku pada kita sekarang ni, COVID-19. Mudah sangat Allah Ta'ala nak takdirkan tu jadi. Nabi Allah Ta'ala kata kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Tersebar merata penyakit ni seluruh dunia. Bukan takat kata Wuhan saja. Orang dah sebut kata ada punca daripada Wuhan. Bukan takat Wuhan, China saja yang kena, seluruh dunia. Dengan Amerika, Itali, Eropah, Malaysia pun kena. Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan kita masih lagi dapat mengawal. Kita belum menang, tapi kita dah mampu, kita tak kalah. Tu kata-kata Ketua Pengarah Kesihatan. Kita tak menang, tapi kita belum kalah. Teruskan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bebaskan kita. Dan sambil-sambil itu terima kasih kepada
frontliner kita yang berusaha bersungguh-sungguh supaya benda ni dapat diatasi, dapat dilenyapkan, dapat putuskan COVID-19. Tugas kita duduk di rumah dan mereka berusaha untuk menghalang, menyekat kemarahan ataupun kembangnya COVID-19, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada mereka dan juga kepada kita semua untuk hadapi situasi begini. Kemudian setelah kematian bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj ini, barulah Nabi Isa AS bersama dengan sahabatnya keluar daripada belakang Bukit Tur. Mereka menjumpai bangkai yang busuk di serata tempat sehingga mereka tidak dapat berjalan ke mana-mana. Melihat kejadian ini, Nabi Isa AS bersama dengan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah supaya dihilangkan bau busuk tadi. Lalu Allah Ta'ala menghantar sejenis burung yang besar seakan-akan leher unta. Maka burung inilah yang menyambar bangkai itu dan membawanya ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ini kali kedua Nabi Isa dan juga tentera-tentera dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Tadi berdoa awal tadi kerana kepungan daripada Ya'juj Ma'juj supaya dihilangkan. Allah Ta'ala hantar mai ulat masuk dalam hidung mereka, habis semua mati serentak, semua hancur, semuanya lenyap. Kali kedua pula bila kata dah mati, bangkai pula busuk. Nak buat memang payah dah sebab puak-puak ni ramai. Bangsa Ya'juj Ma'juj ni ramai. Ceretek penuh, macam mana nak atasi mereka ni? Tak bukan serah pada Allah Ta'ala. Kita hanya berdoa aja. Nabi Isa pun macam tu. Nabi tunjuk pada kita berdoa aja. Kita tak mampu buat apa. Kita ni makhluk. Maka berdoa. Banyak ni mati ni. Puak-puak Ya'juj Ma'juj ni bergelimpangan seluruh dunia. Nak buat macam mana? Nak angkat macam mana? Hanya berdoa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunilah kami. Keluarkan kami daripada musibah ni. Tolong hilangkan cemar-cemar puak-puak Ya'juj Ma'juj ni. Busuk. Kami hidup tak tenang. Tolonglah. Buat macam mana? Serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahulah nak buat macam mana. Allah Ta'ala takdirkan benda ni berlaku. Allah Ta'ala juga mampu berkuasa untuk mengangkat benda-benda ni, menghilangkan, melenyapkan musibah ni. Berdoa pada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala hantar mai burung yang besar seakan-akan leher unta besar. Leher unta tu besar. Burung yang besar. Maka burung inilah yang menyambar bangkai itu dan membawanya ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tak tahu dibuang ke mana. Dibawa bangkai Ya'juj Ma'juj ni. Selepas itu turunlah hujan yang sangat lebat sekali seakan-akan mencuci permukaan bumi sehingga hilang segala sisa-sisa kotoran yang ada di atas tanah. Selepas hujan itu bumi kelihatan berkilat bersih. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, keluarkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah segala keberkatanmu. Allah Ta'ala dah cuci dah. Memangnya lepas pada musibah, Allah Ta'ala gantikan dengan nikmat. InsyaAllah, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya selepas daripada musibah kepayahan yang kita alami, akan kita lihat, akan kita kecapi kesenangan nikmat. InsyaAllah Allah Ta'ala nak beri nikmat kepada kita. Diuji terlebih dahulu, maka Allah Ta'ala akan berikan nikmat kepada kita semua. Allahumma amin. Maka tumbuhlah segala tanaman dengan suburnya. Sehingga dikatakan pada masa itu, sebiji buah delima sudah cukup untuk dimakan berpuluh orang. Orang sana makan buah delima, suka makan buah delima. Kita akan macam mana? Kalau kata kiyah kita buah durian. Sebiji buah durian makan berpuluh orang. Hebatlah, berkat lah tu. Benda yang sikit boleh makan banyak. Tapi bukan nak kata sikit, memang besar, memang banyak. Dia kata di sini, nak gambar kata besarnya buah delima, bukan kata sikit makan cukup dah, pakat bangkit ambil 100 biji dah. Buah tu memang besar. Buah tu memang Allah Ta'ala takdirkan itu cukup untuk ramai. Bukan disebabkan kecil pakat makan seorang sikit tak. Pakat makan banyak. Tengok cerita apa yang disebutkan di sini. Sebiji buah delima sudah cukup untuk dimakan berpuluh-puluh orang. Yang pertama. Dan orang boleh menjadikan kulit delima itu sebagai alat untuk berteduh daripada panas matahari. Boleh jadi bumbung buah delima yang besar. Pelik sangat macam cerita kartun je pun. Cerita kartun. Buah delima boleh pergi duduk dalam buah delima. Ingat kita ni ulat ke apa? Kadang duduk dalam buah delima. Tak. Bukan ulat. Kita bukannya kartun. Kita bukannya. Memang kita manusia. Tapi nak abang kata betapa berkatnya rahmat Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Kulit buah delima tu punya besar. Orang duduk tengok dalam kartun apa? Kartun apa yang orang duduk dalam buah tu? Semua. Tak tahu lah mereka tengok semua ke apa. Tak lah kartun tu duduk dalam buah. Duduk dalam labu. Nak abang kata besar buah tu, mereka pergi duduk dalam labu. Ni cerita dia di akhir zaman ni. Lepas pada Ya'juj Ma'juj dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Keberkatan, pertolongan, nikmat Allah Ta'ala beri kepada umat manusia. Buah delima tu jadi besar. Pakat boleh makan ramai-ramai. Bukan takat boleh makan. Boleh rebut pula. Buat rumah pula dalam tu. Ada boleh jadi pula tempat berteduh.
Ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kata nak abang kata, bukan nak kata buah delima tu kecil cukup makan seorang sikit dah. Buah delima tu memang besar. Makan puluh orang makan cukup. Sebiji buah delima cukup. Ramai orang boleh makan. Kemudian cerita lagi pula gambaran berkenaan dengan nikmat tadi. Seekor lembu sudah cukup untuk makanan satu kabilah. Satu kabilah. Satu kampung makan. Mustahil ke tak? Tak mustahil lah. Ni memang ada lah. Tu kalau kata buah delima ni mungkin kita tak nampak lagi. Tak tahu macam mana nak jadi. Tapi lembu dah ada dah. Sebelum COVID-19 hari tu, dekat kampung ni ada orang buat kenduri. Seekor lembu je. Berapa dia kata, berapa tan tak tahulah. Tapi kenduri tu memang panggil dengan seekor lembu tu je. Makan daging sungguh. Malam tu buat menyicah dengan yang asam. Esok tu masak pula dengan riah pisang. Seekor lembu je. Seekor lembu dia buat kenduri, berapa ribu orang boleh makan. Tu pun ada. Maksudnya benda ni tak mustahil. Boleh saja Allah Ta'ala kata kun fayakun. Jadilah maka jadilah perkara tersebut. Begitu pula halnya susu seekor unta sudah cukup untuk minuman sekumpulan besar daripada manusia. Seekor unta je, cuba bayangkan banyak unta. Seekor unta je susu dia tu boleh pakai minum semua. Ramai manusia boleh minum. Nah, abang kata rahmat pertolongan daripada Allah Ta'ala cukup besar kepada umat manusia pada ketika itu. Di antara keistimewaan zaman ini ialah disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, disebutkan di sini wa turfa'u syahna, ni selain daripada makanan, nikmat rezeki yang Allah Ta'ala berikan tadi, benda-benda yang lain lagi, kesenangan, keharmonian, kehidupan yang selesa juga Allah Ta'ala kurniakan kepada umat manusia. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah menerangkan wa turfa'u syahna wat tabaghut wa tunza'u humata kull dhati humah hatta yudkhil al-walid ay at-tifl as-saghir yadahu fi al-hayyah ay fi famiha fala tadurruh wa tafirru al-walidatu al-asada fala yadurruha wa yakun adh-dhi'bu fi al-ghanam ka'annaha kalbuha wa tamla'u al-ardu min as-silmi kama yumla'u al-ina'u min al-ma' wa takunu al-kalimatu al-wahidah fala yub'adu illa Allah wa tad'u al-harbu awdharaha wa taslubu Quraisy mulkaha, rawahu Ibnu Majah. Artinya maka hilanglah segala sifat permusuhan dan benci-membenci di kalangan manusia. Masa tu tak ada orang nak irai hati, nak bertengkar, nak bergaduh, nak bunuh, nak berebut, apa tak ada. Dan hilang segala bisa dari keseluruhan binatang yang berbisa. Sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudaratan. Ular ni bisa lah. Tapi boleh main. Bukan kata main biasa aja. Bubuh masuk dalam dalam mulut dia pun dia tak ada ngap, dia tak ada gigit, tak ada sengat, tak ada ketik gitu. Tu nak abang kata betapa rahmat pertolongan Allah Ta'ala, keharmonian yang diberikan oleh Allah Ta'ala tu menyebar kepada seluruh umat manusia. Anak kecil boleh bermain dengan singa. Bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik seakan-akan menjadi anjing pemeliharaannya. Jadi serigala yang asalnya lambat lepas tuan tak ada, dia duduk pergi tangkap kambing makan. Tapi pada ketika lepas pada Ya'juj Ma'juj ni dimusnahkan oleh Allah Ta'ala, serigala tadi pun tak makan kambing. Malahan duk jaga pula. Maksudnya akan menjaga kambing tadi daripada perkara-perkara yang memudaratkan. Bumi ini akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan seperti mana dipenuhkan suatu bejana dengan air. Maksudnya penuh, Nabi gambarkan keamanan itu menyelubungi seluruh alam bagaikan satu bekas air bila mana dituang penuh. Maksudnya tak ada ruang pun sikit kata tak kena, semua sekali kena. Nak diumpamakan macam tu, kena pada semua. Satu bekas air bila mana dituang, maka dia terkena kepada semua. Keamanan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia pada ketika itu memenuhi keseluruhannya. Pendapat akan menjadi satu, tidak ada perselisihan di antara umat dan tidak disembah kecuali hanya Allah, dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang tampuk kepimpinan. Maksudnya kepimpinan Imam Al-Mahdi. Maksudnya semua duduk di bawah satu pemimpin dan semua manusia ni hidup dalam aman damai. Itu hadis daripada riwayat Ibnu Majah. Panjang lagi cerita dia tu. Tak apalah, sikit lagi. Seperti apa yang kita sebutkan sebelum ni, Al-Imam berjanji kemungkinan kemakmuran akan berlaku pada masa pemerintahan Nabi Isa AS. Dulu kita dah cerita dah. Cerita dalam kisah Imam Mahdi, keamanan, kemakmuran akan menyebar ke seluruh alam. Besar kemungkinan zaman kemakmuran yang akan berlaku pada masa pemerintahan Nabi Isa ini ialah juga zaman kemakmuran yang diriwayatkan akan berlaku pada masa pemerintahan Imam Al-Mahdi.
kerana kedua-dua mereka akan hidup bersama pada zaman ini. Maka kemakmuran dan keadilan itu kadang-kadang dikatakan akan berlaku di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan pada masa yang lain dikatakan akan berlaku di zaman Imam Mahdi. Padahal zamannya hanya satu saja, iaitu 7 tahun terakhir dari kehidupan Imam Mahdi bersama dengan 7 tahun pertama dari awal turunnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya Imam Mahdi lebih dahulu daripada Nabi Isa alaihissalam memimpin umat ini lebih kurang 30 tahun. Manakala Nabi Isa alaihissalam akan hidup selepas kematian Al-Mahdi selama lebih kurang 30 tahun. Itu cerita keamanan yang dapat kita kecapi setelah berlalunya peristiwa Ya'juj dan juga Ma'juj. Kemudian ada lagi cerita berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam dalam peristiwa lepas pada Ya'juj Ma'juj ni. Ada lagi pula Nabi Isa akan berkahwin dengan seorang wanita daripada keturunan daripada kabilah Juzam. Nanti insyaAllah kita akan sambung cerita berkenaan dengan Nabi Isa berkahwin dengan wanita daripada kabilah Juzam ni. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan besok hari, dan juga kita akan buat khulasah kesimpulan berkenaan dengan Ya'juj dan juga Ma'juj dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nanti kita akan sambung lagi cerita Ya'juj Ma'juj dalam pertemuan besok hari insyaAllah. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini secara khususnya cerita berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj ini bukan satu benda yang direka. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah benar belaka. Dan semua ni main daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tahu benda yang depan, tak lain tak bukan hanya Allah Taala sahaja. Nabi sendiri pun tak tahu apa yang akan berlaku di kemudian hari. Nabi sendiri pernah ditanya bila berlakunya kiamat. Tapi apa Nabi kata? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Naknya malaikat Jibril pun tak tahu bila berlaku kiamat ni. Dia tanya Nabi, Nabi menguji tahu tak tahu. Nabi kata Nabi tak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang Nabi tahu benda-benda macam mana, cerita Ya'juj Ma'juj, cerita Nabi Isa apa semua ni. Semua tu main daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sebagai penguat keimanan kita, pengukuh akidah kita berkenaan dengan percaya kepada hari kiamat. Ini di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam beriman kepada hari akhirat. Maka yang inilah yang perlu kita pegang, ikut betul-betul apa yang Nabi beritahu. Cerita Ya'juj Ma'juj, cerita Nabi Isa, jangan kita ambil sebarangan kerana dia sebahagian daripada keimanan, sebahagian daripada akidah pegangan hati kita. Maka kembalilah kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikit cerita ataupun ilmu yang boleh anda kongsikan disedut daripada kitab Kiamat Hampir Tiba yang disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi. Seperti mana anda sebutkan sebelum ni, anda nak tengok tang mana yang dikatakan tempat dikurungnya Ya'juj dan juga Ma'juj ni. Dr. Syauqi Abu Khalil, Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Al-Quran, dia ada menyebutkan di manakah tempat terkurungnya bangsa Ya'juj dan juga Ma'juj. Sikit anda nak cari ni, saya baru buka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini disebutkan dalam di muka surat 129. Dr. Syauqi Abu Khalil datangkan ayat Al-Quran daripada surah Al-Kahfi. Ya'juj wa Ma'juj, qala ta'ala hatta idza balagha baina as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dhal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Surah Al-Kahfi. Ketika mana Zulkarnain sampai ke tempat di antara dua sad ni, maksudnya apa, tembok ataupun empangan. Wajada min dunia qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Berjumpa pula puak ni. Depa ni bercakap pun tak tahu macam mana. Kemudian dia puak-puak ni kata apa? Wahai Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj ni duk main dekat kami, duk buat perosak bumi ni.
tolong sat, kami bagi upah dekat tolong sang buat apa di antara kami dengan puak Ya'juj Ma'juj ni satu benteng, satu tembok. Tu dalam Al-Quran pernah cerita. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga dalam surah Al-Anbiya, hatta futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa hum min kulli hadabin yansilun. Ketika mana Ya'juj Ma'juj membuka tembok tadi dan mereka ni turun berderu, turun daripada tempat yang tinggi, turun cepat. Ni dia puak-puak Ya'juj dan juga Ma'juj. Disebutkan di sini Ya'juj wa Ma'juj qabilatan minat Turk. Ya'juj dan juga Ma'juj dua kabilah daripada Turk. Turki ke mana wallahu alam. Apa yang disebut di sini minat Turk. Walaysa fi kitabillahil majid ma yadullu ala ashkalihim wa simatihim khalqiyah. Tak disebutkan dalam Al-Quran bentuk dan apa sifat depa tu macam mana. Waqtasara ala annahum minal aqwamil mufsidina fil ard walau kana fihim syai'un khariqun lil 'adah lanabbaha alaih. Tapi depa ni perangai depa ni seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi bahawa mereka ni orang yang makhluk perosak. Depa tak boleh jumpa apa, depa perosak. Kanu aqwaman uli ba'sin fil ard yashunnuna al gharat ala man jawarhum wa yakunu ma'nan inna Ya'juj yusiduna fil ard. Ini cerita berkenaan dengan puak Ya'juj Ma'juj ni memang depa ni makhluk perosak. Dan disebutkan juga di sini hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ketika mana sehinggalah apabila dibukanya futihat Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj Ma'juj ni melubangi, membuka tembok tadi, maka dia turun berderu seperti yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya. Di mana dia tempat dia ni? Dia sebutkan di sini kat kawasan China. Seperti mana yang disebutkan dalam kitab Atlas Al-Quran, iaitu di China. Tengok di sini. Ya'juj Ma'juj, ini cerita Ya'juj Ma'juj. Di sana mungkin dia kuliah jauh sikit kot, tak apalah, boleh zoom tengok. Muka surat 130. Di mana tempat dia? Tengok di sini Bangkok. Bangkok. Kemudian India. Ni Mekah Madinah di Arab. Mekah, Madinah, Syam. Syam, kemudian atas ni Turki. Di atas ni Turki. Kat mana tempat dia? Di sini. Sur. So dia kata di tembok itulah Turkistan Syarqiyah. Turk daripada Turk. Turkistan Syarqiyah. Turkistan. Kalau ikut dalam bahasa stan ni, iaitu orang Turki Syarqiyah. Jadi sebelah timur. Orang Turki sebelah timur, duduk sebelah timur sana. Kawasan sana lah, bawah pada Mongol. Dekat apa ni? Huanghu. Negesti King. Si King. Itulah bahasa Arab tu. Dia memang duduk dekat kawasan, dekat dengan China. Dikatakan tembok besar itulah seperti mana yang disebutkan dalam apa Atlas Al-Quran. Dr. Syukri Abu Khalil menyebutkan tembok besar itulah benteng yang dibina oleh Zulkarnain menyekat keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Itu berdasarkan pada kajian Dr. Syukri Abu Khalil. Mana yang tepat wallahu a'lam, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya baca, tengok apa yang dibuat oleh para alim ulama, mengkaji berkenaan dengan benda-benda macam ni, dan kita ambil. Dan kalau kita kata bukan dia pun tak masalah apa, tapi yang kita meyakini bahawa tembok tu ada. Nabi bagi tahu ada tembok tu, yang tu kita yakin dekat tu saja. Di mana wallahu alam, khilaf. Ada yang kata di sana, ada yang kata di sini. Sama juga dengan kata Bukit Tur tadi, ada yang kata di Sur, Jabal Sur. Cuma pada anda tak mengatakan orang lain salah, tapi apa yang anda baca, lebih tepatnya apa yang disebutkan oleh Syekh Fahmi sendiri pun, Tur itu bukan Sur. Tur itu ialah bukit. Di Bukit Tur, nama dia Tur, mungkin Tur Ziyata, mungkin Jabal Qasyun, Bukit Qasyun yang ada di Damsyik sana. Jadi segala-galanya kembali pada Allah Ta'ala. Cumanya kita meyakini apa yang diberikan oleh Rasulullah, apa yang diceritakan dalam Al-Quran, yang tu kita ambil, pegang sungguh-sungguh sebagai akidah, pegangan hati kita. Yang lain daripada itu khilaf, maka tak ada masalah. Selagi mana tak jejah akidah kita, tak terkesan kepada pegangan hati kita, i'tiqad kita, maka yang tu tak menjadi masalah apa. Boleh saja kita berbeza pendapat pada perkara-perkara yang tak muktamad ataupun perkara-perkara zanni. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada hari ini. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang tu daripada kelemahan diri anda sendiri. Dan bolehlah berikan komen. Nanti insya-Allah anda akan cuba buka, anda akan baca komen-komen
berkenaan dengan kuliah pada hari ini, penambahbaikan ataupun apa-apa persoalan yang timbul boleh ditanya, dan insya-Allah lepas pada ni untuk pertemuan esok hari Ana akan jawab soalan-soalan yang ditanya dengan serawak apa yang boleh. Mana yang nak tahu Ana jawab, mana yang tak tahu tu Ana senyap jelah. Yang Ana kata tak tahulah. Apa yang Ana jumpa Ana akan kongsikan bersama dengan sidang pendengar sekalian insya-Allah. Dan untuk memberkati lagi pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Hizib Bahar, zikir-zikir, doa-doa, ayat-ayat Al-Quran yang termuat dalam hizib ini. InsyaAllah dengan bacaannya Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita daripada musibah, mengangkat martabat kita, menghilangkan cemar COVID-19 pada diri kita semua insya-Allah, bahagiakan kita dunia dan juga akhirat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون ذلزلوا ذلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua dan pesanan Ana. Sama-sama lah kita kongsi, kita share. Jangan lupa komen, tanya apa-apa soalan. Mana yang Ana boleh jawab, Ana akan jawab nanti insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.